Bismillahirrahmanirrahim. Kita bincang risalah tauhid pula. Muka surat 59. Hikmah dijadikan Rasul. Kenapa Allah jadikan Rasul? Kenapa Allah utuskan Rasul? Adalah hikmah dijadikan Rasul pada tiap-tiap umat manusia dalam dunia ini ialah semata-mata kerana menunjuk, mengajar dan memimpin manusia kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerana nafsu manusia itu sentiasa berperangai tamak pada kehendak meluluskan segala keinginan. Kemarahannya dengan tidak hendak menjauhkan mudarat yang kembali kepada dirinya atau orang lain. Dan lagi dalam keadaan kejadian yang seperti itu, maka tak boleh didapati manusia yang menunjukkan segala maslahat yang baik bagi dirinya dan bagi diri orang lain dengan tidak ada orang menunjukkan, mengajar dan memimpinkan. Maka dengan sebab itulah didatangkan Rasul menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manusia ni walaupun Allah jadikan jibiliyahnya ataupun tabiat dan fitrahnya, boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Apa yang menyebabkan manusia tu jadi baik, jadi jahat? Nombor satu sekali, manusia ni dia terpengaruh dengan dua orang yang paling dia terkesan. Siapa? Ibu dan bapa dia. Kalau perangai mak pak dia tu baik, baiklah anak pada ghalibnya. Tapi kalau perangai mak ibu bapa dia tak baik, pada ghalibnya anak tak baik. Kerana nas hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak fitrah suci, maka kedua ibu bapa lah yang meyahudikannya, yang menasaranikannya atau yang memajusikannya. Kenapa Nabi tak kata yang mengislamkannya? Sebab fitrah tu menunjukkan keadaan asalnya baik. Okey, itu asalnya. Jadi peranan ibu bapa tu penting. Sebab itu cerdik pandai kata, aku tengok anakmu gini perangai, aku tahu peranganmu kedua ibu bapa, apa yang kamu buat di rumah. Itu nak cerita betapa ibu bapa memberi kesan besar pada anak-anak. Kedua, yang memberi kesan besar pada anak-anak adalah environment dia. Sebab budak tak boleh duduk dalam rumah, dia kena keluar. Jiran, rakan, taula, masyarakat sekeliling. Orang Arab kata, man syabba ala syai'in syabba alih. Siapa yang besar dalam keadaan begitu, tua pun macam itulah. Kita kena kenal. Sebab masyarakat ni pernah, macam orang sebut zaman dulu, orang kampung tu baik, orang negeri tu baik, orang daerah tu baik, orang tempat tu baik, orang tempat ni teruk. Macam tu. Saya pergi ke Halab. Orang Halab ni baik, tuan-tuan. Kita pergi duduk ni, kita rasa macam kenal lama tu. Baik. Itu asal. Kita pergi tempat lain tak kisah pun. Lalu siang-siang pun tanya pun buat ada ya. Ada juga. Ni pengaruh tempat. Nombor 3, kebaikan seseorang, kejahatan seseorang kerana kawan-kawan dia. Sebab itu pastikan kita kawan dengan orang baik. Almar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil atau ila man yukhalil. Manusia ni di atas agama kawan dia, tengok siapa dia kawan. Dia kawan dengan orang baik, insya-Allah dia baik. Tuan-tuan tanya orang dalam penjara, 99% bila tanya hak otai-otai yang tak baik ni penjenayah, kenapa? Dia kata sebab kawan besar. Sebab kawan itu nak gambarkan bahawa pengaruh kawan ni kena jaga. Unsur hak baik, pak kesan terbesar. Baik, ni 3 unsur utama. Unsur nafsu, unsur jiwa, itu satu hal lain lah. Baik, manusia ni dia baik tara mana pun,
dia boleh develop kebaikan dia. Dia boleh develop kebaikan dia lagi baik, lagi baik. Contoh orang kata, mak tu baik. Kita pun tengok mak baiknya. Tapi baik mak ini, dia mungkin boleh lebih baik lagi bila dia temu orang lebih baik pada dia. Oi, dia kata aku ingat aku baik dah. Macam kampung kita lah, suruh pokda kuat semayang. Dia memang istiqamah. Kalau pergi masjid tu, kalau zuhur pukul 1, pukul 12.30 dia sampai masjid. Tapi pokda ni bila kita ajak pergi Mekah, dia nak buat macam tu tak dah. Hari Jumaat dia nak pergi pukul 12.30 masuk pukul 1. Duduk sah ke 480 belakang. Sebab suasana Mekah ni lain. Orang pergi pukul 9 pagi sembahyang Jumaat. Orang pergi pukul 10 pagi. Jadi di situ pokda pun terkejut. Aku ingat kampung aku dah berapa kali naik. Kalah dah aku. Dia akan terasa sebab baik. Jadi rupa-rupanya manusia ni, perangai dia nak contoh tu namanya manusia. Dia tak boleh nak tengok contoh tu makna macam robot, tak boleh. Macam malaikat, tak boleh. Sebab dia akan hujah, tu malaikat, aku ni siapa? Itu robot, aku ni siapa? Dia ni tak letih, dia tak tidur malam, dia tak ni. Jadi Allah itu sama-sama manusia. Dan manusia ni, bila dia tengok manusia yang baik, dia akan kagum. Allah baiknya dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok ada seorang tu mari pegang sebeh, subhanallah, kita tengok dia pegang sebeh tu 24 jam. Dalam tandah pun masuk dalam poket betul. Kalau macam tu tak menunjuk. Ni kalau hak menunjuk ni, tak ada orang dia tak pegang. Ada orang sikit, nampak ada orang tak pegang. Subhanallah. Itu hak menunjuk. Hak tu tengok-tengok lain pun orang tak nampak dia lupa dah balik. Dan sebeh dia selalu hilang. Itu hak menunjuk. Dia sini cari. Tapi kalau hak biasa tak, hak dia lain. Jadi manusia ni paling terkesan dalam hidup bila dia tengok orang. Dia tengok orang. Kenapa zaman Nabi, zaman sahabat baik? Sebab orang ni baik. Tiba-tiba orang ni lagi baik. Hak ni pun lawan lagi baik. Hak ni, kita ni, aku baik dah. Hak lain jahat semua. Okey dah. Stabil dah aku. Rendah. Ni jadi. Dengan sebab itu, pengaruh manusia lebih kuat daripada pengaruh yang lain. Kerana manusia bila sekulit, sewarna, sejenis, semanusia, dia cepat nak ikut. Sebab itu Allah utuhkan Nabi dan Rasul daripada kalangan manusia. Jadi manusia tidak ada hujah. Dia tak nak apa manusia. Dan rupa-rupanya boleh. Rupa-rupanya boleh. Bila manusia ni baik, maka dia pun ikut baik. Cuma sifat Allah jadikan mudah. Saya nak bagi tahu mudah. Mana-mana Rasul, maka dialah yang seterbaik zamannya. Mana tak ada ni Rasul, dia buat satu teori, ada lagi orang lebih baik dia. Tak ada, minta maaf. Dia tak ada macam tu. Bila Rasul dia sekali. Dan hak paling terbaik di kalangan yang terbaik namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Sebab baik ni tuan-tuan, walaupun subjektif, tapi dinilai keseluruhan. Jangan tengok satu segi. Keseluruhan. 3 orang sahabat Nabi datang. Hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari dan lain lagi. Ja'a salasatu rahtin ila baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yajidu. Fasa'alu an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Panjang cerita. Ada 3 orang muda, salah seorangnya Uthman bin Maz'un. Datang kat rumah Nabi, nak temu dengan Nabi, nak tanya Nabi. Tiba-tiba Nabi tak ada, lalu dia tanya Aisyah, macam mana perangai Rasulullah di rumah? Siapa kena tanya? Dia tak pasal CCTV, tak ada. Nak tanya perangai Nabi di rumah.
Aisyah kata dia bersama dengan isteri dia bergorak, dia semayang, dia bangun malam sikit, dia buat. 3 sahabat ni kata kalau macam ni kita kena buat sungguh. Seorang pun istihad declare, aku tak mahu tidur malam sebab nak semayang, nak ibadah. Seorang lagi kata aku nak puasa setiap hari. Seorang kata kau buat dua-dua tak apa, aku buat hak paling parah sekali, aku tak nak kahwin. Rupanya kalau orang muda tak nak kahwin, lain bila orang tua umur 80 tak nak kahwin. Ni orang muda ni dia kena mujahadah lawan. Aku tak nak kahwin, mana nak ibadat at-tabattul. Sampai beritakan Nabi. Nabi betul balik pemikiran. Nabi kata apa? Ama ana akhsyakum lillah wa atqakum. Aku nak royak kamu. Ni bukan isu bangga, tapi isu hakikat, isu makrifah, isu sebenar. Aku nak royak kat kamu bahawa aku ni orang yang paling takut kepada Allah. Paling ni tak ada lagi atas pada paling. Mana orang nombor 1 takut kat Allah? Aku tu bukan saya, Rasulullah. Dan akulah orang paling bertakwa. Tapi aku semayang, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku menikah. Kenapa? Kerana dalam hidup ni dia kena ada perimbangan. Dia tak boleh satu. Kalau duduk semayang je, macam mana nak nafkah anak bini? Kalau duduk kerja je, hang ni dengan Tuhan macam tak ada, teruk pada hayawan. Dia tak boleh gitu. Dia kena imbang. Manusia imbang. Jadi bila imbang ni, isteri dia tengok baik, anak dia tengok baik, kawan dia tengok baik, orang kampung dia tengok baik, Tok Iman tengok baik, Tok Bila tengok baik, orang jahat tengok dia pun baik, orang baik tengok dia pun baik. Kan comel. Tapi orang ni family man, baik sangat dengan bini dia, dengan anak dia. Tapi orang tanya, Tok Iman macam mana dia? Dia tu muncul hari raya je. Mana tak baik je tu? Tak nak. Kita tak nak begitu, kita nak macam tu. Jadi Nabi ajar kita, bila kita hidup ni, kita juga pergi pasar, kita juga pergi masjid. Tapi janganlah banyak pergi pasar pada pergi masjid. Ada orang tu jaya 14 hari, 14 kali seminggu, tapi masjid seminggu sekali je. Jadi tak comel, tak imbang. Melainkan memang dia kerja kedai rocek dia ada dalam jayang tu, hak tu soal lain lah. Hak tu wajib dari muka kerja. Tengok, maknanya kena imbang. Jadi Nabi datang, Nabi bawa satu package. Daripada bangun tidur sampai ke tidur, daripada masalah peribadi sampai kepada masalah kawan-kawan, masalah keluarga, sampai masalah kenegaraan sebagainya. Jadi Nabi tunjuk model. Sebab itu Allah sebut, Allah kekal, Allah guna laqad kana lakum fi Rasulillah. Ta'yin, menentukan batang tubuh Nabi. Fi Rasulillah. Apabila fi Rasulillah tu, maknanya mu boleh ikut semua. Mu nak ikut cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi takbir, cara Nabi semayang, cara Nabi bermuasyarah dengan isteri dia, cara Nabi layan sahabat dia, layan tetamu dia, cara Nabi semayang dengan Tuhan dia, semua boleh ikut. Boleh ikut semua. Cara Nabi bercakap boleh ikut. Itu mahanya. Jadi dengan sebab itu, bila Nabi datang, dia beza dengan orang lain. Tuan-tuan tengok seorang pemimpin ceramah, hebat, tuan-tuan kagum. Tapi tuan-tuan jangan pergi rumah dia. Sebab selepas ceramah, tuan-tuan tengok perangai dia teruk daripada apa yang dia ceramah. La ilaha illallah. Aku ingat dia ceramah duk sebut ikhlas. Dia ni pada hal yang tak ikhlas. Aku tengok dia ni ceramah sedekah lah, infak lah, dia kedekut habis. Dia tak mesti. Kadang-kadang dia boleh ceramah, tu ustaz hari ni tolong ceramah apa, infak sedekah sikit, wakaf tak buat mesti kita nak bagi kat ustaz 1,500. Okey, dia pun ceramah lah dengan dalilnya Abu Talhah sedekah, Uthman bin Affan sedekah, orang ni Qis sedekah. Dia sendiri tak bagi pun 10 riyal pun tak bagi. Dok mikir nak claim hak dapat tu. Payuh tuan-tuan, payuh.
Tapi Nabi ni dia lain. Hang boleh ikut, depan orang boleh ikut, belakang orang pun boleh ikut. Kita nak ikut betul Nabi ni, Allah musta'an. Kita minta. Jadi sebab itu Allah utus Nabi. Mana ada dalam sejarah Islam, dalam sejarah, ada seorang ulama dia buat kajian, dia kata baca sejarah Nabi daripada dia beranak sampai dia mati, sekali sepatah pun dia tak ada cakap dusta. Kita beribu sekali pun tak ada cakap dusta. Orang nampak macam dusta tapi bukan dusta. Contohnya ada seorang perempuan tua, ya Rasulullah, hamba nak masuk syurga ya Rasulullah, hamba nak masuk syurga ya Rasulullah, doalah. Salihah perempuan. Nabi pun tengok dia. Nabi kata, makcik puan, orang tua tak layak masuk syurga. Nangis dia balik. Nabi kata panggil boleh. Maksud saya, bila masuk syurga semuanya dimodify tau. Anak dengan mak dengan cucu dengan atuk umur sama dalam syurga. Lalu Nabi kata, takkah Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Tidakkah Allah kata kami akan jadikan perempuan-perempuan ini sebagai satu keadaan yang baru, yang kami jadikan mereka muda-muda belaka. Ada setengah kata umur 30 hingga 33. Kenapa dah umur 18-20? 18-20 muka je comel, kadang-kadang matang dak walah mana. Kenapa dah umur 40? Tua dah pula. Jadi biasanya kalau kita tengok orang umur 30 ke 33 ni, masa tu stabil dah sikit. Kalau kita tengok kalau kerja ke, kalau grade 41 naik 44 dah, lagi ke 48 dah kalau jadi cikgu. Contohnya kalau orang tu dia boleh simpan dah duit, boleh ada rumah dah sebuah walaupun tak bayar habis lagi, ada 15 tahun je lagi. Dia ambil 30 ada 15 lagi. Contoh itu keadaan baik. Jadi sebab itu Allah bangkit Rasul. Dia memimpin, dia mengajar, dia mendidik, dia menyuruh, dia membentuk, dia mentarbiah, dia tengok. Tuan-tuan nak bincang Nabi bab apa? Ustaz, saya nak bincang bab Nabi dengan isteri dia. Ada. Nabi beri khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku orang yang paling baik. Saya nak bincang Nabi bab macam mana dia lead tentera. Nabi lead tentera sebagai panglima yang hebat. Kata sahabat, kana Rasulullah sallam iza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu ka'annahu munzirul jaish qal sabbahakumullah. Nabi ni bila dia berkhutbah matanya merah, suaranya tinggi, dan dia seolah-olah pemberi amaran kepada tentera atau jeneral yang hebat dengan menyatakan sabbahakumullah. Orang pun semangat. Tu cara Nabi. Macam mana pula Nabi dengan contohnya dengan interaksi al-alaqah ad-dawliyah, hubungan antarabangsa. Nabi hantar surat kepada Hercules, Nabi hantar surat kepada Kisra Persia, Nabi hantar surat kepada Muqawqis Mesir, Nabi hantar surat kepada Najasyi Habsyah. Nabi hantar. Cara hubungan tu macam mana dia belajar? Dia tak masuk sains politik, dia tak masuk siasat syariah, sebab dia guru segala-galanya. Sebab Allah suruh dah dia, wa yu'allimuhumun nas, dia ajar manusia, dia muallim. Dia bukan talib, dia muallim. Jadi kita boleh ambil sumber daripada dia. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maknanya banyak kita boleh ambil. Cerita bab Rasulullah SAW memang tak habis. Cukuplah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang panjang. Insya-Allah saya nak cuba syarahkan ayat ni dengan panjang lebar apa yang dimaksudkan sebenarnya. Wallahu a'lam.